A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran dia merupakan panduan kehidupan untuk kita manusia semasa kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita berpegang dengan tali yang kukuh, tali yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanggungjawab kita antaranya mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita wajib untuk kita amalkan. Dan semua apa yang kita amalkan mesti dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekuatan yang menonjol dalam tafsir Tok Guru ni, kita nampak dia hidup. Antara faktor kita nampak dia hidup kerana Tok Guru dia hampir semua ilmu yang dia ajar tu dia amal dalam kehidupan dia, menyebabkan masyarakat umum melihat tafsir Tok Guru ni mudah difahami kerana apa yang Tok Guru ajar dia ikhtiar untuk diamalkan dalam kehidupan dia. Jadi untuk meneruskan tradisi kemeriahan dunia kita dengan ilmu, maka amba cuba untuk ambil slot khusus kuliah pagi Jumaat jam 9.30 pagi untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran berpandukan kepada tafsir yang telah ditafsirkan oleh Tok Guru. Semoga manfaat ini dapat kita ambil untuk kebaikan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hajj hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur
kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Kita berdoa kepada Allah semoga dengan niat yang ikhlas daripada kita semua, kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk insya-Allah kita memperuntukkan sebahagian daripada masa kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah pagi Jumaat, untuk sama-sama kita muhasabah, untuk sama-sama kita muzakarah, untuk sama-sama kita tadabbur beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dia memberi manfaat kepada kita. Seperti biasa, sebelum kita mula kuliah kita, kita sama-sama baca zikir pagi Jumaat, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alayya fid dunya wal akhirah. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka nafidhun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'anal 'azim rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa lihaqqihi ada'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah kita berharap dan berdoa semoga dia dapat zikir-zikir, doa-doa yang kita baca ini dapat sebati dia menjiwai dalam kehidupan kita insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali tafsir pagi Jumaat kita daripada surah Al-Waqi'ah. Jadi ayat seterusnya insya-Allah bermula ayat yang ke 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan puak kanan, mana kumpulan kanan, ma ashabul yamin, alangkah bahagianya, ma alangkah bahagianya puak kanan ini. Fi sidrim makhdud, mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud,
dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang tetap terbentang. Wa ma'im maskub, dan air yang sentiasa mengalir. Wa fakihatin kathirah, serta buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya. Wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. Jadi sebagaimana kita tahu, dalam surah Al-Waqi'ah ni, di akhirat kelak Allah Ta'ala bagi kepada 3 kumpulan. Sama ada kita ni Arab, sama ada kita ni India, sama ada kita ni Mak Saleh, kita ni Cina ke, kita ni Iban, Dayak, Kadazan ke, semua sekali itu atas dunia yang kita kategorikan. Tapi di akhirat kelak yang pakai kija orang panggil 3 kumpulan. Sama ada Al-Muqarrabun, As-Sabiqun, orang yang mendahului masuk syurga, orang yang mendahului beriman dan beramal soleh. Al-Muqarrabun, orang yang berada dekat dengan kenikmatan sebenar bersama Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Kemudian Ashabul Yamin, kumpulan kanan. Kemudian Ashab Ashimal, golongan kiri. Jadi ayat ni nak cerita tentang hak yang As-Sabiqun tu kita telah jelaskan minggu lepas. Ni masuk Ashab Al-Yamin. Tentunya di sudut kenikmatan ni, berbanding dengan As-Sabiqun, golongan yang pertama tu, tentulah kita panggil dia rendah sikit lah. Tapi rendah pun nak banding dengan nikmat dunia ni jauh lebih baik nikmat di akhirat. Antaranya Allah Ta'ala beri gambaran macam mana kenikmatan bagi golongan Ashab Al-Yamin. Ma Ashabul Yamin. Macam mana kenikmatan, macam mana keindahan, alangkah hebatnya. Ma di sini dipanggil ma at-ta'ajjub. Dia menggambarkan ta'ajjub, maknanya kita rasa kehebatan. Kalau Kelantan panggil dalam buku ni, muka surat 49 tu dia sebut Allah weh comelnya. Ma di situ. Ma li ta'ajjub. Orang Kelantan panggil Allah weh comelnya. Allah weh penuh dengan, sama ada kayanya dia, comelnya dia, penuh dengan nikmatnya. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Antaranya fi sidrin makhdud. Keseronokan hidup dia ni makna dikelilingi oleh di sini dia terjemuh pohon bidara lah. Pohon bidara ni katanya ada 2 jenis, ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Hak yang buah dia sedap, buah dia manis, dan kalau kita baca pun kajian yang dibuat oleh pakar-pakar kesihatan, banyak juga khasiat buah bidara ni. Dia kaya dengan vitamin A, B, C. Kalau pakar kesihatan dia lebih layak lah untuk ni. Tapi nak ceritanya buah dia sedap, manis dan penuh dengan vitamin, kita panggil penuh dengan khasiat. Dan banyak tempat kita pun ada, di India pun ada, di Pakistan, di Mesir pun ada. Fi sidrin makhdud, berada dalam, dikelilingi oleh pokok-pokok bidara. Makhdud maknanya yang tidak berduri. Sebab kalau atas dunia ni pokok sedap tu hak yang berduri, tapi di akhirat kelak dia sedap tapi dia tidak berduri. Nak ayat mudah untuk kita capai lah. Baik, itu maksud fi sidrin makhdud. Muka surat 50 tu Tok Guru juga beri contoh. Bila sebut berduri ni macam antara pokok bunga mawar dengan pokok keludu.
Keluduk ni kalau budak-budak zaman ni memang tak kenal lah. Kita masa kita kecil-kecil dulu, kalau kita main, biasa main dalam hutan. Banyaklah pokok keluduk ni ataupun senduduk. Jadi nak banding dengan bunga pokok keluduk dengan bunga mawar, yang mana bunga mawar ni bunga mawar berduri, memang tinggilah nilai bunga mawar berduri ni. Jadi mawar memang rupa dia comel, baunya juga sedap. Dia kata macam perempuan cantik lah. Cuma perempuan cantik ni kadang-kadang dia macam mawar berduri. Dia bahaya kalau tidak kena cara dia. Apapun Allah Ta'ala nak cerita tentang nikmat berada dalam syurga bagi golongan kanan. Antaranya watalhim mandud. Dan talhin ni biasa orang terjemah pisang. Pisang yang tersusun. Cuma kalau kita nak banding dengan pisang dunia sekarang ni, memang jauh jelak lah. Pisang atas dunia pun macam-macam jenis, macam-macam nama, macam-macam rasa. Tapi di akhirat kelak ni tentulah wazillim mamdud, dan sentiasa berada dalam naungan, bayangan yang berpanjangan. Nak cerita tentang nikmat. Kalau kita duduk negara Arab, antaranya negara yang panas ni, hampir semua rumah ada aircon belakang. Rumah buruk setara mana kita tengok daripada luar pun mesti ada aircon. Sebab apa? Buka pintu je panas. Apatah lagi kalau kita jalan. Orang biasa pergi Mekah buat umrah, buat haji. Kalau kita semaya subuh, kita duduk lebih kurang sejam lepas semaya subuh tu. Lepas subuh, kita keluar daripada masjid tu pukul 7 pagi tu, kita dah rasa dah sikit sebanyak bahan hawa panas tu. Cuma di Masjid Haram tu, kerana faktor pelantaian dia tu, lantai dia pun daripada yang berkualiti, jadi dia boleh serap kepanasan haba tu. Tapi kalau kita keluar daripada masjid, kita terasa. Jadi gambarannya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita hidup dalam keadaan senang-lenang dan keadaan bermewah lah dalam syurga ni. Wa ma'im maskub, dan air yang sentiasa mengalir, yang sentiasa dituai. Bila masa kita nak minum boleh sama, dan tak gaduh pas minum ke nak masuk bilik air ke, sakit perut ke, cerit-berit ke, tak ada. Di akhirat kelak. Wa ma'im maskub. Jadi muka surat 52 tu ialah kita nak cerita Allah Ta'ala ni apabila dia cerita tentang nikmat dalam syurga ni, dari satu sudut hikmahnya dia mengambil kira juga kemampuan kita untuk faham tu. Kita manusia nak faham. Jadi takdirnya Allah Ta'ala dia tak ada orang boleh tengok nikmat dalam syurga dengan mata dia sendiri, dan hak mati dah pun tak ada seorang pun. Hidup semula nak royak nikmat hak sebenar. Jadi kita royak pun sekadar ilmu, kefahaman kita, kemampuan kita boleh banding secara asasnya dengan nikmat atas dunia lah. Tapi kita kena yakin, maknanya Allah Ta'ala dia sedia nikmat ni kepada orang yang soleh, orang yang taat, yang patuh ni, nikmat yang mata kita tak pernah tengok lagi nikmat tersebut. Telinga kita tak pernah dengar lagi kalau berkait dengan kenikmatan suara. Dan hati kita, pemikiran kita ni tak pernah terdetik, tak pernah terletah bentuk macam mana nikmat. Itulah secara mudahnya yang Allah Ta'ala sedia. Kalau cerita lebih-lebih pun, macam Tok Guru bawa cerita seorang atuk dengan cucu dia. Nak cerita tentang warna putih. Jadi dia ada makan benda, ini India atau Pakistan ni, bahasa Urdu ni. Tuk dia makan, tuk dia ni mata buta. Makan dia rasa sedap. Jadi dia tanya susu dia, tanya cucu dia, gapo dia benda ni. Jadi cucu dia jawab benda tu khair. Jadi tuk dia kata, gapo dia khair. Jadi cucu dia kata, khair ni warna putih.
Jadi warna putih, tok dia buta, tak pernah tengok. Jadi tok dia tanya, putih tu macam mana? Jadi cucu dia teringat, warna putih ni macam burung. Jadi dia pegang tangan tok dia, jadi dia akak. Jadi tok dia tangan dia tu wak kekok dalam bahasa Kelantan. Jadi cucu dia kata gitulah warna putih. Jadi gambaran tok dia warna putih tu adalah macam tangan hok kekok, tangan yang ni. Jadi begitulah lebih kurang kalau kita nak cerita lebih-lebih tentang nikmat dalam syurga yang kita tak pernah tengok. Tapi yang pentingnya hak ni sebenarnya dia termasuk dalam motivasi yang sangat bernilai, sangat berharga sebenarnya daripada Allah Ta'ala supaya kita ni duduk atas dunia ni, kalau kita Allah Ta'ala beri peluang kepada kita nak nikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi, hak sebenarnya tak sudah. Hak sebenarnya jauh jelak nak banding dengan nikmat di akhirat kelak. Begitu juga kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, semuanya dengan hikmat dia tersendiri, kita susah duduk atas dunia ni pun, kita tetap kena bersyukur dan bersabar dalam masa sama. Kita terus, selain pada kita berdoa, kita berikhtiar semua. Macam mana untuk tingkatkan lagi kualiti kehidupan kita, termasuk daripada keluar daripada kita nak panggil garis kemiskinan ke apa semua sekali. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Dan nikmat ni yang tidak pernah putus-putus. Kita ni kadang-kadang duduk atas dunia ni ada nikmat yang makna kita tak dapat straight berterusan, ada masa putus-putus. Macam contohnya buah-buahan. Dia buah-buahan bermusim. Dan hatta kalau kita import daripada negara luar pun, ada masa-masa kita rasa nak makan. Nak makan durian ke, nak makan motan ke, ada masa boleh, ada masa tak boleh. Jadi di akhirat kelak tak ada. Nak makan tak ada. Maknanya la maqtu'ah. Dia tidak terputus. Jadi Tok Guru ayat di sini dia kadang-kadang kalau kita pergi supermarket tanya. Jadi Tok Guru dia ayat benda makan buah-buah yang dia suka lah. Antara sini dia kata pisang kaki. Pisang kaki ni katanya berasal daripada Cina, setengah kata. Dia kuning kemerahan. Dia memang sangat manis kalau dia betul-betul masak. Kajian kesihatannya dia penuh dengan vitamin C, ada glukos, dan dia boleh mengawal tekanan darah tinggi, dia boleh meningkatkan aliran darah, masalah orang sembelit, dan masalah jantung serta paru-paru. Itu kelebihan yang ada pada pisang kaki. Dan pisang kaki ni antara buah yang Tok Guru suka. Sebagaimana dia juga suka kalau buah durian tu, buah durian yang Mekah. Buah durian Mekah, dia suka makan. Tapi Tok Guru ni dia makan tak banyak lah, dia makan sikit. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Dan tidak ada sebarang sekatan. Nak makan banyak mana, bila-bila masa, dalam syurga ni dia tak ada sekatan. Kita atas dunia ni, kadang-kadang kalau kita boleh makan, kalau orang kaya kan ada sokmo. Dalam peti tu, 2-3 peti besar di dapur, ada belaka nak makan. Kadang-kadang. Tetapi ada masa tak boleh nak makan. Contohnya musim Covid ni. Ada jual kedai punya khabar, tapi nak pergi tak boleh. Kalau pergi, kena compound. Nak beli dia RM100 je, kena compound RM1,000. Jadi rugi. Jadi ada sekatan. Ataupun sakit. Ada depan mata tapi sakit. Itu maksud wala mamnu'ah. Di akhirat kelak tak ada sekatan. Kita boleh makan sokmo. Tak ada masa kita sakit. Tak ada masa kita cerek-berek ke. Tak ada berdepan dengan masalah keuangan ke. Contohnya atas dunia ni kadang-kadang lalu molek makan. Boleh makan belaka. Tapi kerana tak ada duit, tak boleh nak makan juga. Mamnu'ah juga. Masalah kesihatan.
masalah sakit macam-macam. Tapi di akhirat kelak, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Baik. Ini gambaran dalam syurga. Atas dunia ni, kita nak buat macam tu tak boleh lah. Dia mesti macam-macam mana kehidupan makhluk Allah Ta'ala ni, dia terikat dengan sunnatullah, kita panggil, terikat dengan peraturan, termasuk kita manusia lah. Kalau orang kata nak hidup bebas tak ada sekatan ni, ini mulut dia. Dia nak hidup bebas sendiri pun dia terikat juga dengan peraturan. Dan memang Allah Ta'ala buat macam tu. Takdirnya kita hidup atas dunia ni sebab dia medan ujian. Jadi apabila sebut medan ujian, memang ada benda yang kena dengan kehendak kita, ada benda yang tak kena dengan angin kita, dengan kehendak kita. Jadi kita kena ikut sebagaimana peraturan yang ada lah, sunnah yang ada. Kalau kita dengan Allah Ta'ala agak, kita kena ejah ikhtiar, patuh je apa yang dia suruh, dan kita tinggal apa dia yang dia larang. Termasuk dalam buku ni dia ada sebutlah kalau hari Jumaat tu contoh, Tok Khatib ni biasa baca ya ayyuhan nas ittaqullah ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Sentiasa mengingatkan kita tentang takwa dalam kehidupan ni. Maknanya takwa ni maknanya terikat dengan peraturan lah. Apabila dalam hati kita, dalam jiwa kita sentiasa ingat kepada Allah, makna kita ingat apa kehendak dia dan apa larangan dia. Itu makna takwa. Maknanya ada peraturan, ada sekatan, ada disiplinnya dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian secara umumnya, Tok Guru masuk dalam kehidupan kita ni apabila berkait dengan arahan, dengan larangan semua sekali, itu penting. Ayat dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 59 tu, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, penting bagi kita ni taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasul dan pemimpin dari kalangan kamu. Dari kalangan kamu maknanya sama kita orang mukmin lah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri bermaksud orang yang memegang urusan pemerintahan sebuah negeri ataupun sebuah negara, kerajaan lah yang kita panggil. Jadi dia masuk muka surat 56 tu, bila sebut urusan sebuah negara, kerajaan sekarang di Malaysia ni tidak boleh dibentuk kecuali melalui sistem pengundian. Sebagaimana kita tahulah, melalui pilihan raya. Jadi sebab itulah menjadi tanggungjawab kita lah, rakyat Malaysia, terutamanya kita orang Islam ni. Ya, kita tahu ada yang bersetuju dengan sistem, ada yang tidak bersetuju. Tapi dalam situasi sekarang ni, kalau kita cakna terhadap pentingnya ilmu, pentingnya Islam, pentingnya kita nak bela orang Islam, dan sebenarnya tanggungjawab kita juga untuk pastikan semua rakyat bagi sebuah negara tu mendapat pembelaan yang baik, maknanya dia mesti melalui pengurusan sebuah kerajaan yang baik, yang kita panggil berintegriti, yang ada amanah, yang ada tanggungjawab, yang dia fikir bahawasanya jawatan ni adalah tanggungjawab dia untuk pastikan kehidupan rakyat bagi sesebuah negara itu mendapat hak-hak asasi yang biasa kita faham dalam dunia sekarang ni, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan makan minum asas dia, berkait dengan tempat tinggal dia, kain pakai dia, itu benda asas. Jadi itu penting keterlibatan kita dalam isu-isu yang membabitkan sesebuah negara ataupun isu-isu ummah. Jadi orang yang diberi peluang melalui sistem demokrasi ni, dia kena pemimpin ni, antaranya dia kena memang kena berjiwa besar, kita panggil.
Maknanya apabila dia diberi peluang, bukan untuk kepentingan diri dia. Jadi apabila contohnya dia berkempen, dia kena sedar keterlibatan dia kena sedar apa yang dia ucap, apa yang dia kempen. Maknanya biasa orang kempen ni, mana kempen undilah dia, undilah kelompok dia. Kerana apa? Kerana dia nak buat ni. Asasnya nak bagi kebaikan kepada rakyat lah, itu asasnya. Dia tidak kempen bantulah saya kerana saya ingin meningkatkan kualiti hidup saya dan kelompok saya, tak ada. Semua untuk pembangunan negara, untuk kebaikan rakyat. Cuma apabila dapat, sini yang jadi masalah. Jadi kita yang terlibat ni, kita masing-masing lah, sebab negara demokrasi kan. Apabila sebut demokrasi, maknanya kita diberi pilihan untuk menyatakan pandangan kita. Dan kita tak perlu balah pun, kita tak perlu bermusuh, kita tak perlu tanam kebencian, kita tak perlu mengkafirkan sesama orang Islam. Masing-masing dalam kelompok ataupun dalam kategori, dia termasuk dalam fastabiqul khairat sebenarnya. Kalau kita kaji ayat Quran tu, kefahaman masing-masing berlomba. Sebab pandangan hamba daripada awal lagi, maknanya kalau kita terlibat dalam pemilihan-pilihan raya ni, kita bukan masalah nak pilih antara iman dengan kufur. Kita bukan termasuk nak pilih Islam ataupun tidak Islam, tidak. Kita lebih nak pilih pemimpin. Kita lebih nak pilih kelompok mana yang kita yakin pada pandangan kita boleh uruskan negara ini dengan lebih baik. Itu saja. Jadi sebab itulah apabila kita baca ayat ni, dia sebenarnya termasuk dalam, kalau kita nak panggil siasah syar'iyah pun boleh. Cara kita nak uruskan negara ni dengan cara yang lebih baik sebenarnya. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar dulu, contohnya siasah syar'iyah antaranya lah, zaman Nabi tidak berlaku, tapi Sayyidina Abu Bakar dia bermula untuk himpunkan ayat-ayat Quran. Contohnya di zaman Sayyidina Osman, dia mula kumpul dalam satu mashaf contohnya. Kalau zaman Sayyidina Umar, contohnya dia mula mewujudkan dawawin. Kita panggil, kalau kita sekarang lihat, kementerian-kementerian lah. Benda tu tidak wujud zaman Nabi. Tetapi dia antaranya, sebagai ulama kata, dia termasuk dalam siasah syar'iyah. Begitu juga kita, orang Islam sekarang ni, termasuk negara kita di Malaysia. Maknanya kita meyakini kepentingan keterlibatan kita orang Islam khususnya dalam pengurusan sesebuah negara. Cuma mungkin kita berbeza pandangan dan pendekatan. Ini biasa. Tapi yang asasnya yang kita tidak berbeza adalah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan kita berpandu-panduan kepada Al-Quran dan hadis yang keluar daripada mulut Nabi, ataupun kata-kata Nabi, ataupun perakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting untuk kita faham. Jadi dia agak luas lah perbincangan ni. Jadi sebab itulah dalam buku ni juga Tuk Guru bawa ayat daripada surah An-Nisa 140 ni, wa qad nazzala alaikum. Ni 140. Sebelum tu ayat basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Berilah berita gembira kepada orang munafik. Orang munafik ni maknanya orang yang zahirnya nampak lain, tapi dalam hati dia, batin dia lain. Zahir dia nampak dia beriman pada Allah SWT, tapi hakikatnya dia kufur kepada Allah. Jadi orang macam ni munafik ni, bi anna lahum azaban alima, bagi mereka azab yang pedih. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya mu'minin. Antara sifat orang munafik ni, dia lebih cenderung untuk mengambil orang kafir sebagai wali dia, sebagai pemimpin dia, dengan mengenepikan orang mukmin. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Adakah mereka yakin, adakah mereka nak cari kekuatan dan kemuliaan dengan orang yang kufur kepada Allah berbanding dengan
orang mukmin ataupun berbanding dengan Allah Ta'ala sendiri yang mempunyai kekuatan dan izzah kemuliaan. Wa qad nazzala alaikumul kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Sedangkan orang munafik ni apabila dia dengar ayat-ayat Allah, maknanya dia kufur, bahkan dia persendakan ayat-ayat Allah. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kamu duduk bersama dengan mereka dalam satu majlis ke, dalam satu kelompok ke. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sebab di akhirat kelak orang yang kufur kepada Allah, orang munafik, semua sekali duduk dalam satu tempat dalam neraka Allah SWT. Ya, apabila timbul isu pengurusan negara ni, baik kalau kita ambil khusus negara kita, memang asasnya pengurusan sebuah negara ni kita kena bagi kepada orang yang beriman lah, orang Islam kita panggil. Cuma kita tengok juga siasat syariah dalam negara macam kita, negara masyarakat majmuk dan melalui sistem demokrasi pilihan raya berparlimen. Kita tengok tak ada pun satu kelompok yang hanya di kalangan orang Islam saja. Baik, sama ada kelompok kita panggil A ataupun B. Semua ada dalam kelompok dia tu non-Muslim. Sebab apa? Mesti ada hujah masing-masing. Jadi kita tidak nafi sebenarnya kebersamaan kita asasnya mesti urusan merentah sebuah negara ni mesti di kalangan orang Islam. Sebab itulah kita kata semua kita orang Islam di Malaysia ni yang cakna urusan politik, urusan negara ni, kita bersepakat maknanya pengurusan asas. Kalau dalam perlembagaan tu telah terjamin mana kedudukan, contohnya kedudukan raja-raja kita. Itu terjamin, tak ada orang pertikai, hatta non-Muslim pun dia tidak pertikai. Benda yang asas tu. Raja, Islam sebagai asas agama resmi, agama persekutuan, hatta di sudut bahasa sendiri semua sekali. Cuma kalau nak urus pengurusan negara ni melalui sistem sebab pilihan raya, kita tengok dia termasuk dalam siasat syariah juga. Maknanya setiap kelompok tu mesti ada dokongan dan disokong juga oleh non-Muslim. Adakah kita orang Islam bersetuju nak angkat non-Muslim sebagai Perdana Menteri ke contohnya? Tak ada. Sama ada kumpulan A ke kumpulan B ke, tidak. Cuma kalau dalam sistem sekarang ni kita panggil masing-masing bertanding dalam parlimen, dia mesti ada majoriti. Kalau negara kita 112 paling kurang, ialah kalau mendapat sokongan daripada Muslim, mesti ada hak dia juga untuk dia bertanding dalam mana-mana kawasan parlimen. Cuma sekarang ni pendekatan, kefahaman hak ni bersama dengan kelompok non-Muslim hak ni. Sebab dia jangka non-Muslim ni nak berpegang kepada prinsip sama-sama nak benteras rasuah contohnya. Kumpulan ni pula dia nampak cara lain. Apa masalahnya? Kita boleh berbeza di sudut pendekatan, kita berbeza di sudut pandangan, tetapi tidak sampai ke peringkat kita mengkafirkan sesama Islam. Kita memulau sesama Islam. Kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan kita ni seorang, kalau nak kata pendakwah pun, pendakwah yang menyebabkan orang ni semakin jauh dengan Islam. Orang tak nampak akhlak pendakwah ni sepatutnya adalah akhlak yang paling terpuji, yang terbaik yang sepatutnya kita tonjolkan. Orang berminat dengan kita dan apa yang kita bawa ni kadang-kadang bukan melalui ucapan kita tapi melalui tindak tanduk kita. Ini yang terbaik, ini yang sepatutnya. Jadi itu secara umum lah. Kalau kita nak bincang lagi panjang lagi lah. Jadi yang pentingnya terutamanya dalam situasi sekarang ni lah, lagi-lagi lah maknanya perlunya setiap rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, terutamanya orang Islam ni, dia kena peka. Walaupun mungkin termasuk di kalangan kita ni, kita hormatlah pandangan dia tak setuju dengan sistem demokrasi ni. Baik, dia boleh ikhtiar, tapi dalam situasi sekarang ni paling kurang mana dia terlibat
dalam memberi pandangan dia melalui undi. Dia kena pastikan, tengok betul-betul mana individu, mana kelompok, mana kumpulan yang betul-betul ada integriti, ada tanggungjawab untuk menguruskan negara ke arah kebaikan, yang memberi kebajikan kepada rakyat juga. Kalau muka surat 57 ni, dia kata macam contohnya kita nak semaya. Nak semaya wajib ada wuduk. Kalau zaman dulu nak ambil air contohnya payah. Jadi kena gali telaga. Kena ada telaga. Jadi gali telaga tu wajib. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang menjadikan kewajipan tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia adalah kewajipan juga. Jadi gali telaga tu tak ada kaitan dengan semaya. Cuma kalau tak ada telaga, orang tak boleh ambil wuduk. Sebab syarat nak semaya mesti kena ada wuduk. Jadi gali telaga tu jadi wajib. Begitu juga kita dengan pemerintahan lah. Baik. Jadi pegang kepada Quran ni, muka surat 58 tu, diibarat seperti kita memiliki kad pengenalan untuk ke syurga. Jangan tukar. Bukan kita berpegang kepada kelompok kita. Bukan kita berpegang kepada kumpulan kita. Mana-mana yang bersama kumpulan kita, maka terjaminlah masuk syurga. Na'udzubillah. Ini satu bentuk khurafat sebenarnya. Kefahaman kalau ditanam, boleh merosakkan kefahaman pengikut-pengikut setiap kumpulan tu. Yang kad syurga ni Quran. Kalau kita pegang dengan Quran, kita pegang dengan Islam. Sebagaimana kita sebut tadi, kita ada ulang, 3 kelompok utama di akhirat kelak, dia tidak berkait dengan bangsa. Dia tidak berkait dengan kelompok yang kita bina atas dunia ni. Dia tidak berkait dengan benua mana yang kita tinggal. Dia tidak berkait dengan warna kulit kita, bahasa kita, budaya kita. Tetapi 3 kelompok utama, as-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal ni, dia berkait dengan sejauh mana kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Beramal dengan amal soleh. Ikut akhlak yang diajar, yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang diterjemahkan dalam kehidupan para sahabat. Yang dididik sendiri oleh Nabi SAW. Jadi kad yang ada jaminan boleh masuk syurga dengan izin Allah Ta'ala adalah apabila seseorang itu pegang Al-Quran. Jadi mana-mana orang pegang Quran, tak kira siapa dia lah. Pegang Quran ni maknanya dia memang yakin Al-Quran ni mari daripada Allah. Al-Quran ni sumber ilmu. Al-Quran ni sumber panduan. Al-Quran ni sumber hidayah. Jadi semuanya pakat rojok pada Al-Quran. Jadi kalau berlaku persisihan pandangan, bukan jangan cepat-cepat kita mengutuk, kita menghukum. Tapi kita kaji, kita bincang, kita berdialog, kita bermuhasabah, kita bermujadalah. Boleh berlaku. Macam mana nak sesat. Jadi di sinilah akhirnya di akhirat kelak lahir atas seorang badan tubuh tu, dia boleh jadi seorang mukmin, mengikut ilmu, kefahaman dan amalan dia juga, dia boleh bertukar jadi munafik, jadi kufur, semua sekali. Jadi hak ni hak yang lebih kita kena cakna dalam kehidupan kita atas dunia ni. Ayat seterusnya, inna ansha'nahunna insya'a. Ayat yang ke 35, inna ansha'nahunna insya'a, dan kami ciptakan mereka, iaitu bidadari-bidadari ini secara langsung. Maknanya dia tidak melalui, kebanyakan ulama kata bidadari ini dia tidak melalui ataupun bidadara perawan ni, dalam surah Al-Insan pun ada sebut, dia tidak melalui proses kelahiran macam kita. Allah Ta'ala direct buat macam kun fayakun. Macam tu. Maknanya ini juga antara nikmat lah di syurga kelak. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami jadikan mereka ni perawan-perawan, abkar, bikr. Uruban atraba. Yang penuh cinta dan sebaya umur. Maknanya kita, kehidupan kita atas dunia ni, antara faktor utama kebahagiaan suami isteri ni, kita panggil apabila ada unsur mawaddah warahmah antara dua pihak, suami dan isteri.
Jadi di akhirat kelak bidadari ini penuh dengan uruba. Atraba maknanya yang sebaya. Almost bagaimana kita dah sebut sebelum ni. Li ashabil yamin. Semua ni untuk ashabil yamin. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ramai di kalangan generasi terdahulu masuk syurga dalam kategori ashab al-yamin. Dan ramai juga Allah Ta'ala kata daripada kalangan generasi terakhir termasuk generasi umat Nabi Muhammad SAW juga insya-Allah termasuk dalam kategori ashab al-yamin. Baik, seterusnya wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Bab 1, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan ini. Kemudian masuk kategori ketiga. Kategori ketiga ni adalah golongan yang teruklah daripada 3 golongan ni. 2 golongan masuk syurga dengan nikmat yang pelbagai. Kategori ketiga ni adalah kategori penduduk neraka lah. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri ini. Fi samumin wa hamim. Mereka dalam seksaan angin yang sangat panas. Tempat kita ni, kita kurang rasa di Malaysia ni. Kalau negara Arab, negara yang panas, 40 darjah Celsius ke atas, memang angin pun rasa panas. Wa hamim, dan air yang mendidih. Wa zillim min yahmum, dan naungan asap yang hitam. Mana kalau kita masak ataupun kita BBQ guna api pun, asap dia pun kadang-kadang pedih mata kita. Apatah lagi api neraka. Ini wa zillim min yahmum. La baridin wala karim. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dhalika mutrifin. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Ini antara faktor utama manusia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Dan mereka tidak henti-henti mengerjakan dosa yang besar. Wa kanu yaquluna a idza misna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'unthun. Dan antara faktor juga kerana mereka ni tidak yakin sebenarnya dengan hari akhirat. Mereka berkata, apabila kami sudah mati, dah jadi tanah, dah ada tinggal tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Awa aba'unal awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan juga? Sebab dia tak percaya, sebab tak ada tuk-tuk dia yang mati itu dibangkitkan semula. Jadi sebab tu antara faktor dia tak yakin dengan hari kiamat. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah, ya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian lamajmu'una. Semuanya akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah termaklum. Summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang yang sesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarin min zaqqum. Pasti akan memakan pohon zaqqum. Famali'una min halbutun. Maka akan penuh perutmu dengannya. Fasharibuna alaihi minal hamim. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasharibuna alaihi minal hamim. Fasharibuna syurbal him. Maka kamu minum. Makna panas tahu mana pun, dia minum kerana dia terlalu dahaga. Tetapi minuman panas ni yang menghancurkan orat perut tubuh mereka. Mereka minum seperti mana unta yang sangat haus. Cara unta. Kalau kita pergi Mekah, kita boleh tengok cara unta minum macam mana. Terutamanya yang dahaga tu. Memang teruk lah cara dia. Gelojoh lah kita panggil.
hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Jadi ayat-ayat yang kita baca ni, dia nak cerita tentang suasana kehidupan orang yang semasa duduk atas dunia ni, langsung dia tidak fikir tentang Allah Ta'ala. Tidak fikir tentang dosa pahala. Tidak fikir tentang kematian berakhir dengan syurga ataupun neraka. Kalau dia fikirnya, hidup atas dunia ni nak bersenang-senang, nak hidup mewah, dan dia nak buat apa saja tanpa dia fikir tentang dosa pahala. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita sebagaimana kita sebut secara umum, kita boleh faham lah makna ayat Quran ni. Jadi kalau sebut panah ni sebagaimana kita sebutlah, maknanya negara kita ni sebab negara khatul istiwa, panah pun dia ada unsur lembab dia. Tapi kalau negara macam negara Arab kebanyakannya dia panah lepas tu kering pula. Memang panah lah. Jadi apa pun kita boleh gambarkan macam mana kedudukan kehidupan di akhirat kelak dalam neraka. Fi samumin wa hamim contohnya. Samum ni sama ada wak panah ataupun udara panah. Lepas tu hamim dengan air yang panah. Wa zillim min yahmum, dan dinaungi pula oleh asap hitam. Yang memang letih lah. Kita boleh gambarkan macam mana kehidupan dalam neraka. Kita baca sekali, mungkin kita baca sekali lalu tu tak bekah apa dalam hati kita contohnya. Tak apa, kita baca lagi. Baca lagi. Sampai satu tahap, ada ketika tertentu hati kita ni, jiwa kita ni dia boleh tersentuh. Ini penting. Jadi masa tersentuh tu, masa itulah kita boleh fokus. Masa itulah kita berdoa kepada Allah untuk kita mendapat hidayah daripada Allah, supaya ada unsur takwa dalam kehidupan kita lah. Baik. Muka surat 63 tu, cuma kita hanya sebut udara panas, bayangan panas ataupun minuman panas, sekadar itu saja. Tapi kalau kita sendiri boleh pergi ke negeri-negeri, kalau kita boleh, ramai di kalangan kita ni boleh melancong. Kadang-kadang ada kita nak melancong musim bunga, ada masa kita nak pergi musim sejuk kerana nak main salji, ada masa kita pergi musim panas sebab kita kata orang lebih ramai. Jadi kita boleh rasa belaka. Contohnya kalau di musim panas tu, kita boleh rasalah. Oleh itu ketika duduk atas dunia ni, cikgu kata sama ada sejuk, sama ada panas, kita perlu ingat kepada akhirat. Ini yang biasa sentiasa diulang oleh Tok Guru. Dari satu sudut, pemikiran macam ni maknanya dia ada kait, kita kata pengajian tasawuf lah. Pengajian tasawuf ni biasanya dia didik hati jiwa kita supaya setiap benda yang berlaku, yang berkait dengan kita ni, kita kait semua. Yang kait dengan dosa pahala, kait dengan Allah Ta'ala. Contohnya sejuk. Kita berada di tempat yang sejuk. Macam mana di akhirat kelak, kalau ditakdir kita na'udzubillah, orang yang masuk neraka, ada bentuk seksa ni sejuk sangat. Setengah orang memang tak boleh dengan sejuk. Dan bukan setakat sejuk. Kalau sejuk atas dunia ni, belah-belah mana pun orang boleh hejah. Pakai baju tebal lah, apa semua sekali. Tapi kalau sejuk, terlalu sejuk sangat, manusia tak boleh nak duduk juga. Dia boleh mati. Tak boleh nak nyawa kadang-kadang kalau sejuk. Kalau kita berada di tempat yang panas, kita kena ingat juga macam mana di akhirat kelak. Air pun panas, asap pun panas, naungan tempat hidup tu semua panas belaka. Gitu. Itu gambarannya lah. La baridin wala karim. Di akhirat kelak, penghuni syurga ni tak ada dia rasa nak duduk dalam keadaan tenang, aman ke, ada pelayan ke, tak ada. Dalam neraka ni azab
semata-mata azab. Jadi sebab itulah guru kata salah satu cara adalah semua yang berlaku pada kita ni, macam contohnya waktu panah ke, waktu sejuk ke, ataupun contohnya waktu senang, waktu susah, waktu kita duk makan contohnya. Semua benda, hampir semua benda kita nak ni, kita boleh rasa contohnya. Kita kena ingat, adakah di akhirat ni macam ni juga? Maknanya makanan yang kita ada, ada semua. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Sebagaimana ayat tadi. Ataupun masa kita duduk atas dunia je. Kerana Allah Ta'ala beri nikmat pada kita semata, semua benda kita boleh rasa. Kalau durian agak, durian yang paling mahal sekali, kita boleh rasa. Dan kita kata kita nak tunjukkan nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita tunjuk pada satu dunia. Kita boleh makan. Pernahkah kita tidak terfikir, adakah kenikmatan ni, kesenangan hidup kita ni atas dunia ni berterusan sampai ke akhirat? Ataupun takut-takut kerana kita ni teringat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri peluang je kepada kita. Rasa je apa saja nikmat yang kamu nak rasa atas dunia, hanya atas dunia. Apabila sampai je mati, mu masuk kubur, dah tak ada dah nikmat yang aku nak bagi. Takut jadi macam tu. Ataupun dalam keadaan kita susah. Dalam keadaan susah pun kita kena ingat juga. Adakah susah ni berterusan sampai ke akhirat? Kalau susah hanya setakat dunia, alhamdulillah. Sepatutnya kita kena banyak bersabar. Tapi dalam masa sama dengan sebab isu COVID ni, ialah masing-masing pandangan pelbagai. Kita raihlah sebab negara demokrasi kan. Ada orang pilih A, ada orang pilih B, ada orang pilih C, ada orang pilih D. Jadi kita hormat pandangan masing-masing. Tapi hak mana kita yakin, kita pertahankan. Tapi yang pentingnya, kalau susah sekarang ni, yang pentingnya orang yang Allah Ta'ala beri kekuatan, kewangan pada dia, memang dia kena tolonglah. Macam-macam mana pun. Wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum. Sama ada orang miskin tu dia minta ataupun dia tidak minta. Dalam situasi sekarang ni, mana benda kita tak fikir. COVID ni kita tak fikir siapa ke tahap ni. Kalau negara kita ni dah sampai peringkat darurat dah. Ambil akta darurat pun. Tak selesai juga. Semakin teruk juga. Dan sebenarnya satu dunia tahu. Termasuk negara kita ni antara negara yang masih tak mampu nak urus COVID dengan sebaik mungkin. Yang menyebabkan kesan dia kepada rakyat lah. Dan terutamanya golongan miskin ni, memang siapa ke peringkat, tak ada makan ni. Nak makan guana, duit tak ada. Sebab nak kerja tak boleh, nak keluar tak boleh. Jadi tak ada dah masalah malah ke, masalah waktu tu lama 2, lama 3. Sekarang ni, rakyat tak ada makan ni. Cuma berbeza. Tak apalah kita rakyat masing-masing. Hak ni kata, kena kat darah putih. Senang orang nak tolong. Tak apa, kita rakyat. Hak kata tak perlu darah putih. Ambil je nombor telefon dia. Kita pakat bagi nombor telefon. Biar semua orang pergi ke dia. Sebab mungkin dia ada kemampuan. Hak ni kata, kalau darah putih, dia tak akan tolong. Tak apa, kita hormat. Maknanya kita kena royak ke orang lain. Supaya tolong orang darah putih. Jadi, rakyat tak perlu balas, tak perlu kita kemukakan pandangan kita masing-masing. Tapi yang kita sepakat adalah orang miskin, orang susah, orang menderita, wajib ditolong. Dan betapa dalam Islam ni, kita tolong saudara kita yang susah, kita mengeluarkan dia dari kesusahan, termasuk dalam sudut makan minum ni, pahala dia terlalu besar di sisi Allah SWT. Cuma yang jadi panah tu mungkin kerana dia berkait dengan pengurusan sesebuah negara. Jadi itu maksud dia. Apapun kita sendiri, kita kena ambil pengajaran lah. Masa Senin, kita kena ingat juga pada Allah Ta'ala. Adakah Senin berterusan sampai ke hari kiamat? Kalau kita susah, kita kena fikir juga, adakah kesusahan ni di akhirat lebih teruk lagi, lebih susah lagi. Kadal faqr an yakuna kufran contohnya. Kadang-kadang kesusahan ni menyebabkan mudah manusia jadi kufur kepada Allah Ta'ala. Ada juga. Jadi dia sendiri tu dia kena mikir, dia kena ikhtiar. Orang keliling kelalan dia pun hak mana ada ilmu kena bagi ilmu.
Orang ada kemampuan tenaga, kena bantu tenaga. Orang ada duit, sebenarnya dia kena yakin duit kewangan yang ada pada dia tu bukan hak dia 100%. Asasnya 100% hak Allah Ta'ala. Cuma melalui dia. Untuk dia rasai, untuk keluarga dia, anak-anak dia dan orang lain juga. Dan Alhamdulillah, kita tengok di negara kita ni, ada individu tertentu contohnya ataupun NGO pun agak banyak yang cakna pada masyarakat. Hak ni kita puji, kita kena beri sokongan dan kita harap mereka ni mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Kadang-kadang seseorang ni, individu ataupun organisasi, dia terlalu banyak kena melalui proses. Kena isi borang tu lah, kena tunggu duga ni, apa dia, akhir sekali tak sapa juga bantuan. Ada setengah orang tu, sapa je, pagi ni aduan, petang tu sesal belaka dia. Masing-masing lah. Jadi hak tu kita puji. Yang pentingnya kita nak atas dunia ni, kita senang kalau kita susah, kita kena kait dengan masa kita di akhirat kelak. Yang pentingnya kita nak di akhirat kita tidak susah. Di akhirat kita mendapat rahmat, maghfirah dan nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang merasa kena beritahu dululah. Sepatutnya kita sambung nak cerita tentang antara punca manusia jadi teruk ni, antaranya mutrafin. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Antara puncanya manusia jadi tolol ni, tak dengar kata Allah Ta'ala ni, tak dengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana duduk atas dunia ni fikir macam mana nak hidup mewah. Manusia ni memanglah dengan harta, dengan kuasa, biasa kita dengar kan, harta, kuasa, wanita, macam-macam, semua sekali jadi kelabu belaka. Jadi sebelum dapat kuasa contohnya, ramai orang kecek sedap. Kita perlu kuasa sebab kita nak buat ni, kita nak buat ni. Apabila boleh kuasa, dia jadi macam lain. Kalau warna sebelum ni hitam, jadi putih. Kalau warna sebelum ni putih, bertukar jadi hitam gas. Kalau sebelum ni A, dia jadi B. Ataupun sebelum ni A, jadi Z. Ya, atas orang lah. Atas orang. Tapi yang pentingnya, itu juga antara faktor kita ni, orang panggil jangan sedap sangat. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita pegang buah tu, kalau kita rasa kita ada kekuatan sendiri pun, jangan rasa kekuatan kita ni semua orang lain tak ada. Semua hanya ada pada kita dan kumpulan kita saja. Tak boleh. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk selalu. Mana tunjuk selalu, tunjuk masa atas dunia lagi. Kadang-kadang seseorang ni, kalau kita perhati atas dunia lah, masa kecek ni memang sedap. Masa berkempen ni memang sedap. Tapi apabila diberi peluang, tak tahu mana. Tak tahu mana. Rakyat hak susah, tetap susah. Rakyat hak menderita, tetap menderita. Ini jadi panjang pula. Jadi apa dia? Tak apalah, kita sambung minggu depan pula insya-Allah. Dan sebenarnya kalau dalam YouTube tu ada Facebook ni adalah NGO yang terlibat, sama ada Yayasan An-Nur ataupun Cakna Cempaka tu, sikit sebanyaklah adalah sayang-sayang boh. Duk pakat bantu, pakat tolong sikit sama sikit. Maknanya kita panggil banyak, kita bagi cara banyak. Sikit, kita bagi cara sikit. Jadi mana-mana yang adik kakak nak beri sumbangan, kalau melalui ni bolehlah, sama ada melalui Yayasan An-Nur ataupun melalui Cakna Cempaka. Ada nombor akaun tu, Maybank tu, 553131020909. Bolehlah kalau adik kakak nak beri bantuan, ataupun masing-masing kita secara individu kita pergi je. Zaman ni lagi mudah, nampak darah putih terus pergi. Ataupun kita buat grup kita 4-5 orang, 10 orang secara resmi ke tak resmi. Ada masa tertentu kita tolong, terutamanya zaman sekarang ni lah. Memanglah kita ni kalau kita rasa boleh makan adik kakak, Alhamdulillah. Tapi kalau orang tak boleh makan, mana itu antara faktor yang bunuh diri tu. Dan negara kita sekarang ni antara negara yang paling banyak. Dia macam menakutkan kita sebenarnya. Kita hak tak terfikir ni, Alhamdulillah.
tak terfikir nak bunuh diri, mungkin kita rasa pelik. Apa manusia bunuh diri? Yalah, dalam Islam memang dosa besar sebenarnya bunuh diri ni, sebab nyawa ni hak Allah Ta'ala. Tubuh kita ni hak Allah Ta'ala. Kehidupan kita sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Jadi kita kena ikut sebagaimana kehendak Tuhan hak, iaitu Allah Ta'ala. Tak boleh buat mudah-mudah. Tapi apabila berlaku situasi sekarang ni, kita kena fikirlah macam mana. Orang berilmu kena fikir cara ilmu dia. Macam mana nak sesal masalah ni. Orang ada duit, kena fikir cara macam mana nak sesal masalah ni. Kalau kita perhati betul-betul, antara puncanya kerana masalah kesempitan hidup lah. Kesempitan hidup. Kerajaan, dia kena fikir cara dia. Kalau dia rasa hak cara dia buat lah ni, lagi lah, terus lah. Kalau rakyat fikir, hak kerajaan buat ni terbaik untuk rakyat. Maknanya, rakyat bunuh diri, rakyat tak boleh nak makan ni, kerana masalah rakyat, bukan masalah kerajaan. Sokong pergi lah. Tapi kalau kita rasa, antara punca utamanya, kerana kerajaan yang lemah, kerajaan yang gagal, kerajaan yang tidak cana terhadap penderitaan rakyat, masa ni lah tanggungjawab kita paling kurang, masa hari pengundian. Sebab negara demokrasi kan, jadi tak perlu kita kafir, tak perlu kita pulau, tak perlu kita naikkan unsur kebencian, perkauman, sentimen, agama. Hak tu semua mengarut adik kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.